Assalamualaikum. Hari ni cikgu nak mengajar bahasa Melayu penulisan bahagian P. Okey. Baik, sebelum cikgu memulakan ataupun kamu nak memulakan menjawab soalan bahagian B, cikgu nak buat sedikitlah ulang kaji ya tentang formula yang biasa anak-anak buat bersama guru-guru lah. Biasa yang inilah. Ada formula lain tapi cikgu gunakan yang ini ya. Baik, iaitu pasdak dan pasak. Okey. Baik, pasdak ni P adalah pendahuluan, A antaranya, S yang pertama ni ada S ada di pasak pun ada S ya. Yang ini kita gunakan selain itu, di samping itu, di A akhirnya K kesimpulan. Okey, faham ya? Tu pasdak. Kalau kita nak guna pasdak lah. Kalau kita nak guna pasak, sama juga P pendahuluan, A antaranya, S selain itu, S yang kedua kita guna seterusnya. Tadi kita guna di samping itu untuk pasdak. D. Yang ini kita guna seterusnya. Okey? Anak-anak pilih yang manalah. Yang biasa yang mana? Ya. Dan macam biasa, apa? Akhirnya dan kesimpulan. Okey. Baik, di samping itu, semasa kamu nak menjawab nanti, gunakan penanda wacana ni, iaitu tadi yang pasdak dan pasak tu. Cikgu ada juga nak beri kamu kata bantulah untuk memudahkan kamu menyambung ayat. Ya? Ini adalah kata bantunya. Kita boleh guna mestilah, haruslah, hendaklah, perlulah, wajarlah atau boleh gunakan sewajarnya, patutlah atau sepatutnya. Baik. Jadi maksudnya bila kita nak membina ayat, kita akan sambungkan. Okey, pendahuluan tak perlu. Pendahuluan kita akan nanti cikgu akan ajar macam mana nak buat pendahuluan. Mula daripada antaranya ni ya. Antaranya kita tambah, kita mestilah. Ya. Selain itu, boleh juga kita mestilah. Pilihlah mana-mana yang terlintas di fikiran. Kita fikirlah ada, kalau boleh anak-anak ingat yang 5 lah. 5 yang biasa. Okey, senang je kan. Okey. Baik. Okey, kita akan tengok kertas soalan ya. Kertas soalan. Baik, ini adalah soalannya. Soalan contoh yang pertama. Contoh soalannya ialah apa? Apa yang bila kita dapat soalan ni, apa yang kita perlu buat? Kita mestilah membaca arahan. Mesti. Ya, jangan tinggalkan arahan tu. Apa kehendak soalan tu? Baik, gambar di bawah, baca Gambar di bawah menunjukkan persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Okey. Baik, tulis ulasan tentang persiapan untuk menghadapi peperiksaan dalam bentuk perenggan, ya. Okey. Baik, kamu boleh gunakan 2 perenggan, 3 perenggan, 4 perenggan, ya. Tapi kalau ikut cikgu suka untuk menggunakan 3 perenggan sahaja. Perenggan pertama yang pendahuluan. Perenggan yang kedua kita gunakan antaranya, selain itu, di samping itu, akhirnya tadi. Dan perenggan ketiga kesimpulan. Okey, itu kalau ikut cara cikgu lah. Lagi mudah. Pada pandangan cikgu bagi lagi mudah untuk membantu kamu. Okey. Baik. Bila dah baca soalan, kita kena gariskan ya. Kita kena tahu apa kehendak soalan. Jadi kita kena gariskanlah apa kehendak soalan ni. Baik, kita tengok yang kedua ni, tulis ulasan. Ada perkataan tulis ulasan kan? Okey, tulis ulasan. Tulis ulasan ni kita potong. Tulis ulasan tentang ni potong. Lepas tu ni biarkan dalam bentuk perenggan pun kita potong. Okey. Baik. Persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Inilah kata kunci. Biasanya kata kunci ni sama dengan soalan. Maklumat yang diberi.
Persiapan untuk menghadapi peperiksaan, persiapan menghadapi peperiksaan. Okey, faham ya? Okey. Daripada sini nanti kita akan mendapat clue ataupun idea untuk membina pendahuluan. Yang itu nanti cikgu bila kita nak buat ayat nanti baru kita ni ya, kita buat. Baik. Okey, bila kita dah baca, dah gariskan, kita tengok maklumat yang diberi ni. Ada gambar-gambar ni. Okey. Baik, kita nomborkan. Ya. Kita nomborkan. Okey, baik kita pilihlah. Kita buat daripada sini nombor 1. Ini nombor 2. Mesti nomborkan untuk membantu kita menjawab nanti biar jangan kita tersilap, tertinggal atau berulang. Isi yang berulang kan, rugi kan. Okey, yang ketiga ini, yang keempat ini. Okey. Baik. Dalam gambar, daripada setiap gambar ni terdapat maklumat. Dia bagi. Ini kamu untunglah kalau dapat maklumat macam ni. Kadang gambar sahaja. Bila gambar sahaja, kamu kena tahulah apa yang gambar ni menunjukkan tentang apa kan. Okey, yang ini dia dah bagi maklumat. Maklumat yang dia bagi ni adalah idea tersurat. Okey. Idea tersurat 1. Idea tersurat 2. Idea tersurat 3. Idea tersurat 4. Okey, baik. Idea tersurat pertama ialah menghadiri kelas tambahan. Bila kita dapat idea tersurat macam ni, kita kena cari idea tersirat. Okey. Idea tersirat ni maksudnya bila kita nampak gambar tu, dapat ideanya yang tersurat tadi yang nampak, kita cari apa yang tersembunyi ataupun kenapa dilakukan benda tu, bagaimana dia dilakukan. Daripada gambar atau idea ni. Okey. Baik. Menghadiri kelas tambahan. Okey. Baik. Kenapa menghadiri kelas tambahan? Kenapa kamu menghadiri kelas tambahan? Okey. Baik. Yang pertama, biasanya bila menghadiri kelas tambahan, apa kamu lakukan? Dia dapat berbincang teknik conteng je ya. Kertas soalan ni tak payah kamu nak biar putih je. Conteng yang bahagian ni. Okey. Berbincang teknik menjawab soalan peperiksaan. Okey, ambil masa untuk mencari idea tersirat ni. Kita ada 25 minit untuk menjawab. InsyaAllah cukup ya, sempat sangat. Okey. Cikgu ada 2 idea tersirat untuk soal idea pertama ni. Yang kedua adalah bila kita menghadiri kelas tambahan, mesti selepas menjawab soalan kita ada berbincang kan? Berbincang dengan guru. Okey, baik. Untuk yang kedua, isi tersurat yang kedua ialah mengulang kaji pelajaran. Perlu tak menghadapi peperiksaan ni, untuk persiapannya kita mengulang kaji pelajaran? Mestilah perlu kan? Okey, jadi mengulang kaji pelajaran ni, mengapa kena mengulang kaji pelajaran? Kena tanya diri. Untuk jawab yang tersirat tanya, mengapa? Okey. Bila dah dapat tu, kita dapat jawapan lah kan. Mengapa kita mengulang kaji pelajaran? Kita tambahkan sikit di rumah. Mengulang kaji pelajaran di rumah. Untuk apa? Menambah kefahaman tentang apa? Tambah faham tentang apa? Okey, isi pelajaran. Betul tak? Yang dipelajari. Yang dipelajari di mana awak belajar? Di sekolah. Okey, faham ya? Maksudnya mengulang kaji pelajaran di rumah untuk menambah kefahaman tentang isi pelajaran yang dipelajari di sekolah. Okey. Untuk idea tersirat yang ketiga. Idea tersuratnya ialah belajar secara berkumpulan. Okey. Kenapa kita belajar secara berkumpulan? Okey. Mesti ada apa orang kata faedah dia, ya tak? Okey. Baik.
Bila belajar secara berkumpulan, kita dapat menambah apa? Tadi menambah kefahaman. Yang ini menambah apa? Okey, soalan yang kedua tadi apa? Menambah kefahaman. Bila kita belajar secara berkumpulan, kita juga dapat menambah pengetahuan daripada, bila kan kita dengan rakan-rakan kan, daripada idea rakan dan merasa lebih yakin. Okey, kadang kita beri idea, kita rasa lebih yakin jawapan kita ni betul dan diterima dengan rakan-rakan, ataupun kita dapat idea daripada rakan. Kalau matematik nak menjawab soalan, menyelesaikan masalah. Kalau sains, macam mana formula-formula sains nak diingat. Kadang kita tak ingat kan, ingat sikit kawan bagi idea. Kalau bahasa Melayu, macam mana nak bina ayat. Okey, jadi kita dapat menambah pengetahuan. Okey, yang keempat, idea tersuratnya, memberi perhatian semasa guru mengajar. Cikgu dekat kelas selalu mesti bagi tahu kamu apa? Ingatkan kamu apa? Fokus. Itulah memberi perhatian. Bila cikgu mengajar, memberi perhatian semasa guru mengajar. Kenapa kita kena memberi perhatian? Okey? Supaya kita mudah memahami pengajaran guru. Siap dah. Isi tersurat, isi tersurat, isi tersirat ada. Yang ini kita pilih mana yang kita selesa lah, seronok nak menggunakan ayat yang mana. Yang ini pun dapat dah semua. Okey, selesai dah ini. Baik, macam mana nak bina pendahuluan? Okey, cikgu tunjukkan di sini. Tengok ya. Baik, yang tadi dah garis kan? Persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Daripada sini kita pilih satu perkataan dijadikan sebagai clue. Ya, clue untuk kita membina pendahuluan. Persiapan untuk menghadapi peperiksaan. Mana yang penting? Ini tentang peperiksaan, betul tak? Jadi bila untuk peperiksaan, kita bulatkan perkataan peperiksaan. Jadi kita mulakan dengan, kita yang ini cikgu beri ya. Okey. Baik, peperiksaan. Peperiksaan apa? Amat besar. Peperiksaan amat besar, artinya, ini cikgu bagi dulu, nanti yang lain-lain kamu carilah. Bagi seorang pelajar. Okey, ini daripada perkataan peperiksaan tadi kita bina satu ayat. Ya, kita orang kata kembangkan lagi ayat mengenai peperiksaan. Peperiksaan amat besar artinya bagi seorang pelajar, ataupun peperiksaan amat penting bagi pelajar. Okey. Lepas tu baru kita tambah terdapat. Yang ini terdapat ni okey. Macam ni lah. Okey, cikgu ulang balik. Ini kita dah mulakan. Okey, maaf ya. Kita mulakan dengan menjawab. Okey, perenggan pertama ialah peperiksaan tadi. Yang cikgu dah apa kan. Baik, jadi perenggan pertama tulis daripada tepi. Ya. Jadi kita mulakan. Peperiksaan apa tadi? Amat penting bagi setiap pelajar. Okey. Baik. Jadi ini ayat yang pertama. Ayat kedua untuk pendahuluan tadi, terdapat. Ayat yang kedua dia mesti perkataan terdapat. Terdapat beberapa cara. Ini mesti ya, terdapat perkataan ni. Terdapat beberapa cara, terdapat beberapa faedah, terdapat beberapa macam-macam lah ya. Terdapat beberapa cara untuk
kita menghadapi peperiksaan. Okey, perenggan pertama dah selesai, pendahuluan. Pendahuluan dia macam ni, tak nak gunakan gambar di bawah menunjukkan, awak ulang balik yang ini. Awak ulang balik. Ya. Gambar di bawah menunjukkan persiapan untuk itu bukan dikira pendahuluan, itu dikira menyalin soalan. Ya. Kamu tak boleh jawab macam tu. Okey? Kita gunakan clue ni. Okey, peperiksaan amat penting bagi setiap pelajar. Betul tak? Okey, nak tahu peningkatan kamu? Ada peperiksaan. Terdapat beberapa cara untuk kita menghadapi peperiksaan. Okey, itu perenggan pertama. Perenggan kedua barulah kita mulakan dengan antaranya. Antaranya. Okey, tanda koma. Tadi kita gunakan kata bantu tadi kan? Ni. Okey. Jadi kita mestilah apa? Ambil selepas perkataan kita mestilah ambil idea tersurat. Okey, idea tersurat yang ini menghadiri kelas tambahan. Okey, kita mestilah menghadiri kelas. Cikgu kosongkan, kamu nanti isi tempat kosong menghadiri kelas tambahan. Lepas tu kita sambung dengan kata hubung. Okey, kata hubung apa? Macam-macam kan? Untuk, supaya, kerana, lalu, dan. Gunakan kata hubung tu. Antaranya kita mestilah menghadiri kelas tambahan untuk, contoh. Untuk, kan? Ambil balik yang ni tadi, tersirat. Berbincang teknik menjawab soalan peperiksaan. Yang itu salin. Faham? Ya? Baik. Ya. Lepas tu kita sambung yang kedua apa? Selain itu, yang ni nombor 2. Okey. Okey. Selain itu. Tulis selain itu, tanda koma, kita mungkin kita nak buat perlulah ambil balik daripada idea tersurat, mengulang kaji pelajaran. Awak salin. Kenapa nak mengulang kaji pelajaran tadi? Kita sambung mengulang kaji pelajaran di rumah. Kita tambah apa? Mungkin kita guna supaya. Supaya dah lepas kata hubung supaya. Kata hubung supaya. Sambung lagi dengan idea tersirat. Okey. Baik. Baiklah, kita dah dapat 2 ayat. Untuk membina ayat yang ketiga, kita pilih penanda wacana yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, antaranya selain itu, di samping itu. Atau kita guna pasak tadi, seterusnya yang ketiga. Jadi di sini cikgu akan pilih satu penanda wacana iaitu seterusnya. Baik, seterusnya tanda koma, kita ambil kata bantu. Kita kata bantu yang kita dah guna tadi, mestilah, perlulah. Jadi kita boleh guna hendaklah. Okey. Kita hendaklah, selepas kata bantu, masukkan idea tersurat. Apa dia idea tersuratnya? Belajar secara berkumpulan. Okey, kita hendaklah belajar secara berkumpulan. Tulis. Okey, lepas tu sambung nak dengan idea tersirat, gunakan kata hubung. Tadi kita dah pilih untuk, kita dah pilih supaya, yang untuk kedua. Kita boleh yang ketiga, kita boleh guna agar. Kita hendaklah belajar
secara berkumpulan agar menambah pengetahuan. Okey. Agar menambah pengetahuan dan merasa lebih yakin. Noktah. Okey tadi sebab kita yang idea yang tersirat yang ketiga ni menambah pengetahuan. Daripada idea rakan ni cikgu dah singkatkanlah sebab kita nak buat ulasan ni tak boleh panjang-panjang Menambah pengetahuan agar lebih yakin. Okey. Seterusnya ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita gunakan apa? Akhirnya. Penanda wacana yang keempat. Akhirnya. Tanda koma. Pilih balik kata bantu. Kita apa? Wajarlah, perlulah, boleh Ataupun kita haruslah, boleh Mana-mana daripada kata bantu ini. Okey. Cikgu pilih. Kita sewajarnya. Baik. Sambung dengan apa? Sambung dengan idea tersurat. Ini dia. Memberi perhatian semasa guru mengajar. Salin di sini. Okey. Lepas tu sambung dengan kata hubung. Memberi perhatian semasa guru mengajar. Tadi dah agar, sekarang kita boleh guna apa? Kata hubung apa? Bagi. Mudah memahami pengajaran guru. Okey. Mudah memahami pengajaran guru. Okey. Dah selesai untuk perenggan kedua. Baik. Perenggan ketiga kita nak buat kesimpulan. Baik. Macam mana nak buat kesimpulan? Okey. Kita rangkumkan Kita buat kesimpulan daripada apa yang kita dah bina tadi. Yang kita dah bina daripada ulasan tadi yang perenggan kedua tu, apa persiapan-persiapan kita untuk menghadapi peperiksaan. Jadi kita rangkumkan, perlu tak? Kita beri penegasan. Jadi kita buat kesimpulannya. Kita mestilah, kita buat lagi sekali. Mestilah. Mestilah membuat, kita ulang balik, kita tegaskan balik tajuk. Membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan. Kita tegaskan dan kita boleh nyatakan sebabnya. Kenapa kita buat persediaan? Supaya mendapat keputusan yang cemerlang. Okey. Baik. Baik, cikgu ulang balik. Kita akan buat ulang balik Peperiksaan kita baca balik Dah siap dah ayat kita tadi, kita baca balik. Okey ke tak okey? Dah siap baca. Tengok tanda wacana. Tengok kata bantu. Tengok kata hubung. Tengok idea idea tersurat dan idea tersirat. Dah selesai. Lepas tu tengok kesimpulannya. Tak payah nak kira bilangan perkataan. Mesti lebih daripada ataupun cukup 50 atau lebih sedikit. Jadi kamu jangan risau tentang perkataan, jumlah perkataan. Okey?
Baik, sekian saja untuk hari ini. Selamat mencuba.